Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il dia, sehinggalah perkataan dia bab yang ke-51, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni ada banyak nama. Nabi ni ada banyak nama. Ada riwayat kata sampai 1000 nama. 1000 nama. Allah Ta'ala juga ada banyak nama. Ada riwayat kata Allah Ta'ala ni ada 3000 nama. 3000 nama. 1000 nama itu diketahui oleh malaikat-malaikat. 1000 diketahui oleh para nabi-nabi. 300 dibubuh dalam kitab Zabur. 300 dibubuh dalam kitab Taurat. 300 dibubuh dalam kitab Injil. Dan 99 di dalam Al-Quran. Tinggal satu lagi nama yang tidak diberitahu. Ada dalam kitab sebut nama itu merupakan Ismul A'zam. Ismul A'zam ni nama Tuhan yang paling mulia sekali. Maka antara senjata lah bagi wali kutub lah pada masa dia adalah Ismul A'zam. Maka Ismul A'zam ni, siapa dia berdoa dengan menggunakan nama Ismul A'zam, maka sangat mustajab doa dia. Maka satu nama dirahsiakan. Ada kata nama itu tertulis di kain pelekat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi itu tidak pastilah disebut di dalam kitab-kitab. Kata nama Tuhan tu ada 3000. Nama Nabi Muhammad ada kata 1000 nama. Ada kata 500 nama. Banyaklah riwayat-riwayat Tapi biasanya orang Arab banyak nama menunjukkan kemuliaan seseorang. Biasanya kalau seorang itu banyak gelaran dan nama menunjukkan kehebatan dan kemuliaan dia. Ada benda yang banyak nama tetapi tidak mulia. Tetapi kebanyakannya lagu tu. Nama-nama Nabi. Nabi Muhammad ni bukan nama Muhammad saja. Nama dia ada nama Ahmad. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi allazi yamhullahu biyal kufra wa ana al-hashir allazi yuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqib allazi laisa ba'dahu nabiyyun. Katanya Nabi SAW, sesungguhnya bagi aku itu beberapa nama. Akulah Muhammad. Muhammad ni maknanya orang yang paling banyak dipuji.
Muhammadun. Asal daripada hammada yuhammidu, Muhammadun isim maf'ul pada kalimah hammada. Hammada ini kerap kali dipuji. Muhammad orang yang kerap kali kena puji, selalu dipuji oleh orang. Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku juga Ahmad. Ahmad asal daripada hamida ahmadu, orang yang banyak memuji Allah. Orang yang banyak memuji dipanggil Ahmadu. Jadi Nabi Muhammad selalu dipuji Allah dan dia selalu memuji Allah. Kalau dari sudut dia, daripada dia kepada Allah, dipanggil Ahmad. Dia selalu memuji Allah, maka dipanggil Ahmad. Kalau dia selalu dipuji oleh Allah dan seluruh makhluk, maka dipanggil Muhammad dia. Maka nama Nabi Muhammad ini Ahmad sebelum lagi ia dilantik menjadi Nabi. Sebelum lagi dia muncul, maka dipanggil Ahmad. Selepas pada dia dibangkitkan, setelah pada dia lahir, maka dipanggil Muhammad. Ahmad wa Muhammad. Nabi Muhammad betul sungguh nama dia. Dia selalu dipuji oleh orang dan dia selalu memuji Allah Ta'ala. Ahmad. Apabila orang bertanya kepada datuk Nabi Muhammad Abdul Muttalib, kenapa beri nama Muhammad sedangkan tidak ada keturunanmu bernama Muhammad? Maka katanya Abdul Muttalib kata, aku berharap supaya anyuhmada, supaya ia ni sentiasa dipuji oleh orang. Betul sungguh Nabi Muhammad sentiasa dipuji oleh orang, sama ada orang yang hidup pada zaman dia ataupun orang yang hidup selepas. Zaman kita orang duk puji lagi Nabi Muhammad. Maka dialah Ahmad wa Ahmad. Dialah Ahmad wa Muhammad. Dialah yang banyak memuji dan dialah yang banyak kena puji. Muhammad ini kalau sekali saja kena puji dipanggil Mahmudun. Mahmud ni sekali saja kena puji. Kalau banyak sangat kena puji dipanggil Muhammad. Kalau sekali saja dia memuji dipanggil Hamid. Hamid, sekali puji. Tetapi kalau banyak sangat dia memuji Allah dipanggil Ahmadu. Wa anal mahi, dan katanya Nabi Muhammad, aku juga al-mahi, gelarku yang menghapuskan. Apa maksud menghapuskan? Kerana Allah Ta'ala menghapuskan kekufuran dengan sebabku. Apabila dibangkitkan aku, maka hilang segala kekufuran. Maka gelar aku penghapus. Penghapus segala kekufuran. Wa anal hasyir, dan nama aku juga hasyir. Kenapa apa? Kerana manusia dibangkitkan di belakang tapak kakiku. Berarti manusia dibangkitkan menurut aku belaka. Pada hari kiamat, liwaul hamdi biyadi. Liwaul hamdi, bendera pujian itu di tanganku, katanya Nabi Muhammad. Adam wa madunahu tahta liwa'i. Nabi Adam sendiri dan semua selain daripada Nabi Adam yang soleh-solehin berada di bawah benderaku, bendera hamdi. Bahkan katanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pun sebut umat Nabi Muhammad ni pada hari akhirat dipanggil ummatun hammadun. Umat yang sangat banyak memuji Allah Ta'ala, banyak berterima kasih, banyak sebut Alhamdulillah. Tak tahulah kenapa Allah Ta'ala menyebut kata kita ni sebagai ummatul hammadun, umat yang banyak memuji Allah. Berkali pok kita ni banyak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi siapa dia nak duduk di bawah bendera Nabi diwaul hamdi, maka banyak menyebut Alhamdulillah. Jangan banyak mengkritik, jangan banyak tak puas hati, jangan banyak songeh, jangan banyak gini. Jadi kita duduk di bawah perintah Allah Ta'ala selalulah memuji Allah. Kerana bersyukur ataupun memuji Allah Ta'ala ini dipanggil saidul mafqud wa qaidul mawjud. Saidul mafqud wa qaidul mawjud. Bersyukur ini seolah-olah kita ikat benda yang ada dengan kita. Nikmat yang ada pada kita, apabila kita bersyukur, maka kita ikat nikmat tu tak pergi ke mana-mana, sentiasa duduk dengan kita. Nikmat sihat, nikmat makanan, nikmat rezeki, nikmat keamanan, macam-macam nikmat tu hewi kita sekarang. Orang lain negara perang, rumah dia hancur, tak boleh makan, mak dia mati depan dia.
Kita lah ni tak boleh tubik rumah sikit ya. Nah, tapi boleh makan macam-macam, boleh suka, boleh bergembira. Maka kalau kita bersyukur, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga keamanan, ketenteraman negara kita secara khususnya. Dan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tu. Wa saidul mafqud, dan tujuan bersyukur ini nak menarik lagi benda hak tak ada. Gapo dia hak kurang, insya-Allah dengan bersyukur, katanya Allah Taala la azidannakum, aku akan tambah lagi nikmat aku kepadamu. Wa anal aqib, dan nama nabi lagi aqib. Apa maksud dia? Allazi laisa ba'dahu nabiyyun, iaitu aku tidak ada nabi dah selepas daripada aku. Maknanya aqib ni penyudah kepada semua nabi-nabi. Maka lepas pada Nabi Muhammad tidak ada nabi dah. Siapa dia beranggap, siapa dia menyangka kata ada nabi ataupun dia mendakwa kenabian selepas daripada Nabi Muhammad, maka orang ni jatuh kufur sepakat ulama kerana sabit dengan ayat Quran. Wa khatamun nabiyyin, dalam Quran kata Nabi Muhammad itu penutup segala nabi-nabi. Rasul lagi-lagilah, nabi pun tak ada dah. An Huzaifah qala laqitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turukil Madinah faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyu rahmah wa nabiyyu taubah wa ana muqaffa wa ana al-hasyir wa nabiyyul malahim. Katanya Sayyidina Huzaifah, ia berkata, aku pernah berjumpa Nabi pada setengah jalan di Madinah, di satu beberapa tempat di Madinah setempat dengan Nabi. Maka Nabi sebut kata, akulah Muhammad, nama aku Muhammad. Aku juga dipanggil Ahmad, aku juga dipanggil Nabiur Rahmah. Gelar aku Nabi Rahmah kerana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku diutuskan kecuali tanda saya Allah kepada seluruh alam. Jadi dengan terutuhnya Nabi Muhammad, maka zahirlah kasih saya Tuhan. Tuhan ni penyayang dah, tapi apabila terzahir Nabi Muhammad, kita boleh nampak kasih sayangnya. Macam mana Nabi Muhammad menyayangi makhluk, macam mana Nabi Muhammad mengajak umat dia menjadi umat yang penyayang. Jadi kelahirnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda kasih sayang Tuhan. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad ni, kita jadi kafir belaka. Kita duk sembah matahari, kita duk sembah pokok. Tak ada istilah semaya, tak ada istilah puasa. Ada orang sekarang apabila dapat agama lupa kepada Nabi Muhammad, lupa kepada jasa Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak usah duk buahlah kita. Tak usah duk khoyallah kita nak kenal Allah. Kerana dengan adanya Nabi Muhammad, kita boleh kecek bab semaya, bab puasa, bab makrifat, bab gapo, kerana ada Nabi Muhammad. Jadi kalau tak ada Nabi Muhammad, kita ni tidak ubah, tidak beza dengan hayawan sahaja. Yang mana kalau orang tu kupu dengan Tuhan, dia hanya menunggu masa untuk dibakar oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Tetapi apabila lahirnya Nabi Muhammad dan terutuhnya dia jadi Nabi, maka selamatlah kita daripada api neraka, masuklah kita ke dalam syurga. Katanya Nabi Muhammad, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Katanya Nabi Muhammad, kamu semua akan masuk syurga kecuali orang yang taksir saja, orang yang tak ingin nak masuk syurga. Maka katanya sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa dia kau taksir nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala yang penuh dengan nikmat? Katanya Nabi Muhammad, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Katanya Nabi Muhammad, siapa dia taat kepada perintahku, suruhanku dan laranganku. Nabi Muhammad wayak lagu ni. Berpegang dengan Tuhan, taat dengan Nabi Muhammad, arah dan perintah daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wayak lagu ni. Orang-orang arif billah pesan, kita ni hidup mesti berpegang dengan Allah Ta'ala 100%, tetapi ikhlasnya dengan Nabi Muhammad. Aku maksud ikhlas dengan Nabi Muhammad menurut segala perintah-perintah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yang dimelalui Allah Ta'ala juga. Tetapi ikhlas dengan Muhammad, berpegang dengan Tuhan. Aku rahmah, maka dengan sebab akulah, siapa dia yang melawan aku, wa man asani faqad aba, sesungguhnya dia enggan untuk masuk syurga. Maka Nabi Muhammad ni Nabi rahmat sungguh. Kalau kita baca dalam sirah Nabi ni macam-macam lah menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad.
Aku Nabi taubah, Nabi yang banyak bertaubat. Apa Nabi berdosa? Dok, Nabi bertaubat ni kerana taubat itu ibadat. Ada riwayat kata Nabi bertaubat daripada makam yang rendah. Apabila Nabi naik makam yang tinggi, Nabi terasa. Makam yang rendah tu makam makrifat dah tu. Makam yang tinggi yang mulia dah di situ masih rasa rendah lagi, rasa berdosa kalau duduk makam macam tu. Maka apabila duduk makam yang tinggi, Nabi kata berdosa makam yang rendah sana. Maka dia sebut astagfirullah. Maka Nabi Muhammad sentiasa makrifat dia naik setiap detik, setiap nafas, setiap maka sebab itulah dia beristighfar kerana makam rendahnya. Makam hak dia naik tinggi, dia rasa rendah hak tu, maka dia istighfar. Aku juga dipanggil Muqaffa, Nabi yang Muqaffa. Iaitu Muqaffa ni apa dia? Nabi yang menyusu. Lepas pada Nabi lain, maka akulah yang menyusunya. Dipanggil Nabi yang menyusu Nabi-Nabi lain. Aku juga Hasyir, yang menghimpunkan manusia. Aku yang menghimpunkan manusia pada mahsyar, semua duduk menahung di bawahku belaka. Wa ana nabiyyu malahim, dan aku juga Nabi malahim, Nabi berperang. Malahim ni maknanya berperang. Asal dia kata lahmun. Lahmun ni maknanya daging. Apa kaitan daging dengan peperangan? Ya perang ni, apabila perang ni daging kulit manusia bersentuh dengan kulit orang lain. Maknanya berkecamuk dia panggil. Manusia duduk gitu. Rapat lagu tu perang. Orang tak perang jauh-jauh. Orang zaman dulu ni nakut perang. Tembok pistol, ping jauh jelak. Dok orang zaman dulu mari berani sungguh berdepan. Demo bawa pedang, saya bawa pedang. Maka dekat-dekat kulit maka dipanggil malahim. Bersentuh kulit, berdaging. Maka sebab tu peperangan dipanggil malahim. Malahim, iaitu Nabi yang ada disyariatkan berperang. Bab yang ke-52, kehidupan Rasulullah. Lagu mana kehidupan Rasulullah? Dulu kita mengaji dah lagu mana Rasulullah berbuah. Hak ni kehidupan secara umum lah, dari sudut zuhud Nabi, dari sudut makanan, dari sudut gitu. Sedangkan sebelum ni kita mengaji dah bab kehidupan Rasulullah. Jadi alhamdulillah lah orang yang boleh mengaji kita ni boleh kenal Nabi Muhammad. Kita sebagaimana kita kenal la ilaha illallah, mengenai ketuhanan, supaya kita yakin Allah Ta'ala ni Tuhan, maka kita kena yakin juga Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad Rasulullah. Maka orang tanya Muhammad mana yang Rasulullah? Muhammad yang saya mengaji dalam Syama'il Muhammadiyah itulah yang Rasulullah. Muhammad ni ramai. Ada orang mengaku Muhammad ni jadi Nabi. Maka Muhammad lain tak sih. Muhammad yang saya mengaji dalam Syama'il itulah Nabinya Muhammad Rasulullah. Barulah tepat kalimah Muhammad Rasulullah. Tapi ada orang tanya Muhammad mana? Saya tak tahu saya. Muhammad tu lah. Muhammad mana? Adalah Muhammad hok biasa lah. Hok biasa mana? Hok super skala lagu mana Muhammad tu? Ya orang Arab kau apa tak boleh goyak. Berat kita apabila kita sebut Muhammad Rasulullah. Satu ciri-ciri Nabi pun kita tak boleh sebut. Sifat-sifat dia orang Arab ke, nama dia bin gapo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah. Tak boleh nak sebut lagu tu. Berat lagu tu. Jadi kita kena mengaji bab Muhammad Rasulullah. Jadi ambo antara sebab ambo pilih kitab ni, kitab Muhammad Rasulullah ni, kitab Syama'il ni, kerana bab la ilaha illallah ni ramai dah orang duk bahas bab tauhid. Dan kita alhamdulillah kita khatam rasa sebelum daripada puasa hari tu kita khatam dah kitab Misbahul Munir, kitab mengaji bab la ilaha illallah. Ni kita mengaji bab Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah kena kenal, Muhammad Rasulullah juga kenal. Ada orang ngaji la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah tak kenal. Ya kena kenal dua-dua. Kerana itulah akidah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatta dalam syurga pun dua kalimah ni bergandingnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas pada kalimah Allah, Muhammad selalu. Allah dengan Muhammad bergandingnya. Ditulis di kaki-kaki arah, ditulis di daun-daun syurga, ditulis di pitu-pitu syurga, ditulis di bidadari syurga, ditulis di kening-kening malaikat. Mun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berlaku. Hatta di kaki arash, yang paling tinggi sekali pun ditulis kalimah la ilaha illallah Muhammad selalu. Allah Muhammad Rasulullah. Ada orang ni tak boleh tengok. Kadang-kadang kata Muhammad tak boleh dah, dia kata syirik. Allah
Tak apa gantung, jangan gantung kalimah Muhammad tu manusia, jangan gantung, jangan hormat ke dia kerana dia tu makhluk boleh membawa kepada syirik. Ni fatwa Saudi punya pukulan Saudi. Ada ulama Saudi buat gitu. Berat sungguh. Payah mengucap lagu mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau mengucap la ilaha illallah saja. Kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gantung Allah dengan Muhammad. Dalam syurga pun gantung dua lagu tu. Tak ada syirik pun. Kau dalam syurga ada benda-benda yang syirik. Pelik sungguh manusia dah. Kalau guna akal semata-mata ilmu tak ada. Sebab itulah kita apabila kita rasa akal kita ni terhak, ikut akal ulama, ikut fahaman ulama yang menilai sesuatu bukan guna akal, guna ilmu yang banyak. Kita ni banyak guna akal lah. Nikah online lah, berapa dia lah, berapa zakat online tak apa pula. Macam-macamnya jawabnya pota belik sipu wahuk tak tahu alif jatuh. Kehidupan Rasulullah. Qala an Samaki bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad dagli ma yamla'u batnahu. Berkata Nu'man bin Bashir, berkata ia, adakah kamu pada makanan dan minumnya pada apa yang kamu ingin? Katanya Nu'man bin Bashir kata, mu nak makan gapo sekarang boleh berlaku, mu nak minum sekarang gapo dia boleh berlaku. Dia nak royak. Nu'man bin Bashir nak royak cerita hamba masa duduk dengan Nabi dulu susah. Duduk dengan Nabi ni susah. Tetapi sekarang lepas pada kita dapat menguasai dunia. Kita dapat memerintah dunia. Rom dan Parsi kalah di bawah kita. Kerana apa? Kerana kita ikut Nabi Muhammad. Maka Tuhan beri kemenangan kepada kita. Bukan dengan sebab kita kuat, tetapi dengan sebab kita tak buat apa yang mereka buat. Apa dia? Iaitu kufur dengan Allah. Mereka kufur dengan Allah, kita tak kufur dengan Allah. Kita beriman dengan Allah. Maka kita jadi kuat kerana iman. Bukan kerana kita persiapan kita. Bukan kerana kelemahan pokok dia. Tak. Kerana dia buat benda yang kita tidak buat. Maka katanya Nu'man bin Bashir, mu nak makan ke apa dia sekarang boleh makan belaka. Ramai sahabat-sahabat apabila Rasulullah meninggal dilantik menjadi gubernur. Kerana apa? Kerana sahabatlah yang paling layak. Kerana pokok dia ni yang tahu agama. Orang yang lama berjual dengan Nabi. Maka dia lah orang yang merasai pengorbanan sebenar agama Islam nak disebarkan. Maka layaklah dia menjadi gubernur, utusan kepada semua kota-kota Islam. Maka katanya Nu'man bin Bashir, aku dulu pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad. Dia nak penuhi perut dia daripada dagal pun tak boleh dah. Dagal ni maknanya buah kurma hok buruk. Buah kurma hok kering. Kita ni kalau musim puasa ni, kalau kita jumpa buah kurma hok kering dah. Kering berdebu dah. Kita cekah kalau kali ada bubuk dah. Maka Rasulullah ni buah kurma tahap tu pun tak ada bagi dia untuk dia makan sampai kenyang. Makan sampai penuh perut dia. Kalau buah kurma go mahal, lagi-lagi lah tak ada. Kurma hok grade paling rendah sekali pun Rasulullah tak ada pitih nak beli, tak ada dalam rumah dia untuk dia penuhi perut-perut dia. Maka Rasulullah ni orang susah, duduk dengan Rasulullah ni susah. Agama. Rasulullah pun ajar sahabat-sahabat dia duduk dalam keadaan susah. Duduk dengan orang susah. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, matilah aku dalam keadaan miskin. Himpunkanlah aku di akhirat bersama orang miskin. Kami doa duduk dengan orang miskin. Miskin ni orang yang kurang ada harta dunia. Gitu. An Aisyah qalat kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Berkata Sayyidina Aisyah, berkata ia kami semua ahli keluarga Nabi, yakni isteri-isteri Nabi dan orang yang duduk dalam rumah Nabi, isteri Nabi, keluarga Nabi sendiri. Kadang-kadang kami berdiam di rumah sebulan. Kami tidak menghidupkan api kecuali yang ada hanyalah buah tamar dan air. Katanya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni isteri paling muda dan Rasulullah menikah dengan dia masih anak dara. Berarti katanya adalah satu hadis, perempuan yang paling aku sayang adalah Aisyah.
Manakala lelaki pula adalah ayahnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka setara yang Rasulullah saya pun tak ada makan berapa hari? 2 hari, 3 hari, sebulan. Ada riwayat kata 2 bulan, ada riwayat kata 3 bulan. Rasulullah tak menghidupkan api di dapur. Yang ada hanya air kosong dan buah tamar sahaja. Ada riwayat kata buah tamar dan garam sahaja. Buah tamar dengan garam. Kita, kalau suami kita, kita dulu nikah dengan suami kita, ingat orang agama hidup mewah lah apa dia? Hidup miskin, hidup tak ada makan Nabi pun royak lagu tu dah. Duduk dengan Nabi patutnya kaya lah, patutnya mewah lah. Sebab dia tu kekasih Tuhan, dia nak minta apa dia mustajab belaka. Dia nak kemewahan, nak dunia boleh. Tetapi Nabi Muhammad miskin dia tu pilihan dia, bukan kita ni miskin juga, tapi miskin ittirari, terpaksa. Ikut kita nak kaya tetapi kita terpaksa jadi miskin kerana orang miskin. Tapi Nabi miskin dia ikhtiari, pilihan dia. Sedangkan Allah Ta'ala nak memperlawakan dia nak jadi raja. Untuk jadi raja lagi, jadi Nabi lagi. Raja yang adil lah, raja ikut Nabi. Maka bukit-bukit di Mekah, bukit-bukit di Madinah tawar kepada Rasulullah untuk jadi emas. Supaya apa? Bukit jadi emas, kaya lah Rasulullah. Tapi Rasulullah kata ayyama syamami. Ya tak sanggup, tak bukit-bukit lagu tu. Maka orang yang sanggup hidup dengan Rasulullah betul-betul dapat akhirat sahaja. Jadi isteri-isteri Rasulullah sanggup bertahan duduk dengan Rasulullah bukan nak mencari harta dunia. Sebab tu kalau nak cari harta dunia tak usah nikah dengan Nabi lah, nikah dengan orang lain. Tetapi semua isteri-isteri Rasulullah bahkan merayu kepada Rasulullah jangan cerai dia. Seperti Saudah, seorang isteri dia yang sudah tua dah. Maka Rasulullah nak cerailah dia. Maka Saudah kata, ya Rasulullah, tak usah cerailah hamba ya Rasulullah. Giliran saya hadiah ke giliran saya ni kepada Sayyidina Aisyah. Tak apalah mu tak mari. Hak penting aku mati, biar mati sebagai isterimu ya Rasulullah. Tak ada dah pangkat yang boleh mengatasi isteri Rasulullah. Biarlah aku mati sebagai isterimu. Biarlah tak ada makanan pun duduk denganmu. Kerana orang nak duduk dengan Rasulullah ni bukan calai-calai orang. Kalau orang dunia tak boleh duduk dengan Rasulullah. Sehingga apabila Rasulullah wafat, Sayyidina Aisyah pun terikut-ikut perangai Rasulullah. Dapat harta emas banyak, beribu-ribu dinar. Tetapi dia bagi daripada pagi sampai ke petang. Habis tak ada sepelesing habuk. Sehingga hamba dia kata, wahai tuan, wahai Sayyidina Aisyah, tak taruh ke sedikit harta untuk kita beli makanan malam ni? Katanya Sayyidina Aisyah, kalau Rasulullah dulu taruh, aku akan taruh. Tapi aku tak taruh sebab Rasulullah tak taruh. Bapa tak royak awal, boleh saya taruh lah Seria 2 nak buat beli tepung. Tak belilah. Jadi tak ada makanan. Ni hidup tarbiyah Rasulullah. Ni cara hidup. Kita ni nak agama, nak Islam, tapi nak kemewahan, nak gapo. Nak hidup di dalam agama, nak hidup senang, tak usah hidup susah, tak usah hidup payah, tak usah hidup gapo. Bukan kata Islam tu menyuruh kita jadi sesak, dak. Nak jadi kaya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita nak Islam lagi, nak agama lagi, nak kesenangan, katanya Allah Ta'ala, aku tidak menghimpunkan 2 cinta di dalam satu hati. Aku tidak menghimpunkan 2 cinta di dalam satu hati. Di dalam hati kita ada cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Sedangkan Allah dengan dunia ini bermusuh. Allah Ta'ala kata dunia itu musuhku. Ad-dunya. Adullah. Dunia itu adalah musuh Allah. Dia adalah ujian yang aku cipta untuk kamu hadapinya. Maka dia bukan kekasihku. Maka jangan kamu himpunkan di antara musuh, iaitu aku dengan dunia di dalam satu hati. Dalam hati kamu. Berarti kamu pilih. Kamu nak dunia ataupun nak aku. Kalau mau nak aku, insya-Allah dunia akan ikut. Tetapi kalau mau pilih dunia, aku tak akan ikut. Lagu tu. Katanya Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi kepada dunia. Wahai dunia, jika kamu melihat manusia itu, seorang hamba itu berkhidmat kepadaku, katanya Allah Ta'ala, maka berkhidmatlah, fastakhdam, berkhidmatlah kepada dia.
Katanya Allah Ta'ala, hai dunia, apabila mu tengok seorang hamba aku berkhidmat kepadaku 24 jam, buat usaha dakwah, buat usaha agama, mengajar rata-rati, pergi dakwah orang masuk Islam, mengajar, ajak orang buat baik 24 jam, maka nampak dia tu mencari aku, maka katanya Allah Ta'ala, hai dunia, khidmat kepada dia. Tetapi kalau melihat seorang hamba aku berkhidmat, mencari, mengejar kamu wahai dunia, fastakhdami, maka buat dia jadi hamba betul-betul. Kalau mu tengok seorang hamba ku itu mengejar-ngejar kamu, maka kamu buat dia sebagai hamba. Jangan bui apa-apa tapi paksa dia. Cuba kita lihat orang yang mencari dunia. Kita tengok kadang-kadang suami dengan isteri setahun sekali saja berjumpa. Suami duduk overseas, kerja gini, setahun sekali baru jumpa, wak mari letak beg, tukar beg lain, pergi pula kerja. Tak pernah ada kehidupan. Isteri tak pernah tengok, anak-anak tak pernah tanya khabar, masing-masing sibuk dengan dunia. Hak ni kerja penat kelik siapa di rumah tidur, hak ni pula kerja, anak pun tak tanya khabar. Maka kehidupan lagu ni dunia semata-mata. Tak salah kita bekerja, tetapi apabila kita kerja lagu ni, siapa perikat tak ada akhirat, semaya pun tidak semaya, puasa tak taat Tuhan, tak wi zakat, tak buat apa, maka orang ni betul-betul kejar dunia. Tu tak makan. Kita kalau tak makan gak mengepek. Tak ada makanan sehari mucung dah. Tak ada makanan sehari. Janji dulu masa nak nikah dulu sehidup semati, memang sehidup semati sungguh. Orang ni nak hidup, orang ni nak mati. Sebab apa? Demo dulu hamba ingat nikah dengan demo kaya boleh makan gol ni lah. Demo nak nikah dengan kekayaan hamba, bukan nak nikah dengan hamba. Kalau nak nikah dengan saya lah. Ni nak nikah dengan awak tapi nak harta. Tak boleh lah, saya tak ada harta. Nak saya sudah. Ada satu kisah. Kisah apa dia? Kisah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dengan saing dia Imam Ramli. Ibnu Hajar ni dia bersaing rapat dengan seorang nama dia Imam Ramli. Ibnu Hajar dengan Imam Ramli ni orang hebat dalam mazhab Syafi'i ni. Ibnu Hajar mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj 10 jilid. Imam Ramli mengarang Nihayatul Muhtaj 8 jilid. Antara kitab fatwa paling muktamad al-mutaakhirin. Siapa dia yang berfatwa menyalahi dengan tuhfah dan muhtah, terbatallah fatwa dia. Tu kaedah. Apabila dia berkahwin dua orang ni, isteri pun saling berkahwin. Tetapi beza dia Ibnu Hajar ni orang miskin. Kerana apa? Kerana dia ni orang Mekah. Ibnu Hajar ni Al-Makki. Tetapi dia duduk di Mesir. Imam Ramli orang Mesir, dia orang kaya. Tapi semua ni wali-wali Tuhan belaka. Wali-wali Tuhan. Satu kali isteri Ibnu Hajar pergi ziarah kepada isteri Imam Ramli. Gilah buat apa dia apa semua. Isteri Imam Ramli ni orang kaya. Gelemah ni daripada sini pak sini. Comel lah, banyak hiasan. Ibni Ibnu Hajar ni tak ada harta, tak ada barang, pakai baju biasa. Maka dok buat dia pun terasalah nak makan barang kemah jugalah. Maka kelik daripada rumah saing dia Imam Ramli, bini dia tarik mucung. Tiba-tiba Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata, "Apa ni awak ni mucung masa ni?" Dia kata, "Abang, cutera abang tengok gak saing abang Imam Ramli. Bapanya tengok dia kaya ke tu bang. Dia orang bagus pun tak salah kita kaya bang. Dia orang warak, dia orang gapo, dia orang wali juga. Nama apa bang tak beli saya barang kemah." Sudah. Ibnu Hajar kata, "Sudahlah kahwin ni nak barang kemah lah kawan." Ibnu Hajar kata, "Cutera demo pergi telaga rumah kita." Ya pergi ke telaga. Cukara air kat hamba, wak mari air kat hamba. Maka katanya bini dia, "Dia lagi nak suruh kara air ke dia." Karalah kawan tu. Kara air, kara. Apabila naik timba, maka dia tengok penuh dengan emas. Penuh dengan emas dalam timba dia. Ibnu Hajar kata gini, "Wahai isteriku, aku beri pilih kepadamu. Mu nak aku ke ataupun mu nak emas yang ada di dalam timba tu. Kalau mu nak tu, boleh mu ambil, tinggal aku." Maka isteri dia pun hempah ambil
timba tu pekung semula dalam telaga. Dia kata saya nak abes sebenarnya. Ni baru jolo. Nak akhirat. Sebab tu kalau orang suami dan isteri mesti kena satu matlamat. Semua nak redha Allah, semua nak akhirat. Kalau salah seorang tu nak dunia, dia jadi seleheng selalu. Hak ni nak akhirat, hak ni nak dunia. Allah payah selalu dah. Lagu tu. Kerana apa? Kerana gini. Ni Allah Ta'ala contohnya. Ni suami, ni isteri. Kalau saling-saling nak dekat dengan Allah Ta'ala, dia tengok pasal dia kau dekat. Ya kau dekat, ya kau dekat. Ni tujuan dia Allah Ta'ala, ya kau dekat. Tapi kalau tujuan lain, sudah. Kau jauh. Hak ni ada tujuan dia, hak ni ada dia gerak gini. Dia bukan kau dekat, dia ada lain dia. Tapi kalau nak tuju Allah Ta'ala belakang, dia akan jadi kau dekat. Kau dekat, kau supo, kau sama ibadat, kau rajin, kau gap. Dia akan ketemu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau salah seorang niat muka lain, maka tak akan sampai titik temu. Wallahu a'lam. Niat dan cara untuk ganti solat untuk arwah ayah. Saja aku sembahyang fardu zuhur qada lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Cuma niat lagu tu lah, niat sembahyang qada. Cuma kita qada tu kerana ayah kita. Tak payah sebutlah saya qada tu untuk ayah saya. Maknanya kita sebut saja aku qada sembahyang tu kerana Allah Ta'ala. Cuma kita qada tu ingat untuk ayah kita. Jika Muslim menjadi pengikut Dajjal, adakah dia mati kafir? Pengikut Dajjal semua tu kafir berlaku. Kafir berlaku. Orang Muslim tidak akan jadi ikut Dajjal. Hukum jual barang aksesori untuk orang kafir yang belum anjing, apa hukum dia? Misalnya tali tekuk ke apa dia apa semua. Tak apa benda lagu tu. Tali tekuk ke apa dia, aksesori. Tak ada masalah. Ingat, pegang anjing ni tidak salah dah. Menurut mazhab kita boleh pelihara anjing. Tapi beberapa sebab lah. Contohnya untuk jaga rumah. Ni kita kalau tengok orang ada anjing depan rumah, ajaran sesak ke mana kawan ni pegang anjing. Dok, dalam mazhab kita boleh buat jaga rumah. Lah ni biasa diamalkan oleh Cina-Cina tempat kita tu, tak anjing depan rumah. Jangan tak dalam rumah dah. Jangan buat pet. Pet ni binatang kesayangan, duk pergi tidur, duk mandi sekali. Tak boleh jangan lagu tu. Cuma letak di luar rumah, dia jaga rumah, jaga kebun ataupun untuk buat berburu. Boleh dalam mazhab kita pegang anjing. Maka alat-alat aksesori dia, tali kau apa dia, tempat dia makan kau apa dia, tak ada masalah apa dah. Bahkan kita kena buat baik kepada binatang yang kita pelihara. Wajib kena. Ni apabila mentai-mentai dia anjing tak makan ke dia, duduk tengah panas. Tak boleh lah, dia pun ada perasaan, dia pun perempuan menyusu dan alahai, lepas tu tak sempat puasa. Macam mana? Ingat dia kena qada puasa, cuma tak bayar fidyah sebab dia tak puasa tu sebab dia alahai. Tak boleh nak puasa. Maka masuk Ramadan baru, maka dia tak bayar fidyah, dia hanya kena ingat dia berapa hari hok kena qada tu kena ingat. Siapa dia bunuh Khalifah Sayyidina Osman? Dan kerana apa? Biasalah. Ada orang ni tak puas hati dengan Sayyidina Osman. Setara Sayyidina Osman orang tak puas hati. Setara Sayyidina Umar pun orang bunuh lagi. Sayyidina Abu Bakar kena racun. Sayyidina Abu Bakar mati tua. Sayyidina Hasan kena racun. Semua tu orang-orang wali Allah, orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk syurga. Sayyidina Umar kena tikar tengah semaya. Sayyidina Osman kena tikar. Dia mau kurung dia dalam rumah, tak sewi makan, kau boleh tak boleh nak tobek, orang likung. Dia akhir sekali marilah orang terjun daripada bumbu rumah, tikar dia tengah baca Al-Quran. Sayyidina Ali mati kena tikar juga, kena kapok tengah tobek semaya subuh dan mau tunggu atas beranda tu. Pas Sayyidina Ali mari pau kena atas muka sini. Berkembur darah habis. Mati belaka. Siapa dia bunuh? Hak ni kita kata ada orang ni gini. Kalau dia ni bukan kumpulan dia tak selalu, tak puas hati selalu kalau orang naik. Orang lain naik. Setara Sayyidina Osman pun ada orang kata mu merintah tak betul wahai Osman.
Kata kepada Sayyidina Umar, memerintah tak betul. Pada ayat kata Sayyidina Umar, memerintah tak betul. Ni politik lagu ni. Naik setara hok jujur dah ni. Umar, Osman, Ali ni tak ada dah. Orang yang kalau kita tengok tak ada dah kecacatan dah. Dak ada lagi kumpulan dipanggil Khawarij. Khawarij ni selain daripada kumpulan dia semua sesat belaka. Ni lah ni jala ni. Nak guling kerajaan ni kumpulan Khawarij ni. Naik saja siapa dia, berak guling selalu. Sebab tu dalam Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh menggulingkan kerajaan, hukum dia haram. Sekalipun kerajaan tu pemerintah tu zalim ataupun pemerintah tu bunuh orang tiap-tiap hari, berzina tiap-tiap malam, minum arak tiap-tiap saat. Maka selagi mana dia tu mengucap la ilaha illallah, maka haram kita gulingkan dia. Maka kerajaan itu dipanggil kerajaan Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam yang memerintah. Sekalipun Islam yang tidak sempurna, tetapi sudah dipanggil kerajaan Islam dah. Lagu tu. Dalil dia, ulama kata kalau kita benar ke orang guling kerajaan, jadi lagu ni. Sayyidina Osman naik tu nyobunuh. Hak ni naik. Tengok, Sayyidina Muawiyah naik. Hak ni nyoguling hak tu. Naik Muawiyah, naik Abbasiyah pula naik. Dia orang politik lagu tu. Selagi mana dia tak naik, dia naik baru dia puas hati. Bila dia naik dia rasa dia puas hati, orang bawah pula tak puas hati. Kita tengok kubai rupanya masa duk bawah sedap mana kecek ni. Apabila dia jadi orang atas baru tu. Dulu kalau masa dia duk bawah dia desak orang atas buat gini-gini. Apabila zaman dia supaya tulah tak boleh buat juga. Lepas tu buat alasan lah nyokona kok ni. Akhir sekali lagu tu lah. Politik ni, cara politik orang kafir ni lagu tu dah. Orang Islam lagu lain cara dia. Hukum pakai minyak buat tambah jebing boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Buat tambah jebing kau apa dia nak suruh bau kau apa dia tak ada masalah. Jangan ada benda tu unsur najis. Kalau ada unsur najis tengok. Tak ada kau cara lain. Misalnya terpaksa lah. Misalnya minyak bong ni dia letak darah kelawar. Darah kelawar ni najis lah. Boleh ke tak kita comot? Kalau lah hanya cara lagu tu paling mujarab, maka dibenarkan kerana ia dipanggil rawatan jugalah. Masuk dalam kategori rawatan perubatan. Maka boleh tapi kena basuh lah najis . Boleh kodok perempuan makan obat hik, hilang hik supaya boleh puasa sebulan. Boleh, hukum dia harus. Selama mana obat tu tidak memberi mudarat kepada dia. Kalau dia obat tu membawa mudarat, lepas pada puasa dia akan jadi masalah, jadi seguguk ke apa dia, maka haram hukum dia kerana menyakiti tubuh dia. Kalau tak ada efek ke apa dia, boleh hukum dia harus. Kadar bacaan Fatihah standard, maknanya dalam 10 saat. Ada dalam kata 20 saat. Biasalah baca. Pencuri yang telah bertaubat, adakah dia kena mengaku? Tak payah mengakulah. Ingat, moleknya orang yang buat benda-benda yang kena hukum hudud, afdalnya apabila dia nak bertaubat, sunatnya dia jangan heboh kepada orang. Jangan buat naik isu dia ni kepada Tok Qadi ataupun hakim mahkamah. Kerana apabila naik hukum dia akan kena hukum hudud. Maka bertaubatlah dia, senyap-senyap lagu tu, insya-Allah Tuhan terima taubat dia. Tetapi barang-barang hok kait dengan manusia tu dia kena beri semula. Orang yang berhadas besar baca maksurat boleh, hukum dia syarat niat amalan itu sebagai zikir dan wirid. Orang hik baca surah Kahfi ayat 1-10. Niat wirid boleh, hukum dia. Cara Nabi Muhammad makan kurma. Nabi Muhammad makan kurma lagu ni lah. So, dia kunyah, dia isap siapa hilang. Siapa tinggal butir saja deh. Kulit selaput di kulit pun dia makan juga. Lepas pada dia makan, dia tak pegang dengan tangan kanan. Dia makan tangan kanan, dia akan pegang tangan kiri. Ini. Ada kata dia letak alik kat ni, dia makan kat ni. Butir dia letak kat belakang tapak tangan. Ada letak kat ni. Ada letak kat ni. Dia makan, kadang kambing ada, dia makan kat kambing. Dia makan. Jadi dia letak butir dengan makan dengan tamar dalam tangan. Tangan kanan. Butir kita letak dia ni. Makruh. Sebab tu kita kalau dalam pinggir jangan letak tulis sekali dengan makanan, hukum dia. Jadi benda tu tak molek. Sisa makanan dengan makanan tu jangan letak sekali. Macam makanan dalam pinggir tu. Tak bekas suku.
Nabi tangan kanan tengok ajar kebersihan. Maka tangan ni dia tak setuh lah. Dia tak setuh. Tangan kiri. Sebab apa? Sebab bekas mulut kita, okey. Setara Nabi tu memang orang tak ada kembang dengan Nabi, tapi Nabi nak ajar. Bukan kata Nabi ambil dengan mulut ni orang tak marah. Takut tu. Tip terbaik kuat hafalan. Kuat hafalan ni pertama pertama nak suruh kuat hafalan ni puasa lah. Ni amalan hamba lah. Puasa kurangkan makan. Otak akan jadi bijak. Kedua, bangun tahajud. Tahajud ni kita sujud lama, mudah otak tu apabila kita sujud lama tu darah yang akan pergi di kepala. Apabila pergi di kepala, otak kita akan dapat oksigen banyak, oksigen penuh. Maka otak jadi bijak. Lepas tu doa lah dengan Tuhan, tertudah lah. Doa dengan Tuhan, minta Tuhan buka putus. Makan benda-benda manis. Makan benda-benda manis, jangan makan benda masak, benda-benda mengarut. InsyaAllah otak akan jadi kuat hafalan. Baca lepas pada semaya 11 kali. Lepas pada semaya baca 11 kali. Sanukri'uka fala tansa. Baca tak kepala. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Sekat tu baca. 11 kali dah. Macam mana nak lupuskan buku sekolah akademik yang dulu? Bakarlah. Adakah Nabi pernah pakai baju lengan pendek semasa solat? Hamba tak tahu, rasa tak ada jubah lagi. Nabi pakai jubah. Jubah ni biasa lengan panjang lah. Ni lengan Nabi sekat ni. Ada riwayat siapa sekat ni? Ada riwayat paling panjang sekat ni. Jadi kita nak pakai boleh. Sekat ni boleh. Sekat ni boleh. Pergelengan tangan boleh. Sekat ni boleh. Sekat ni boleh. Sunnah belaka. Jangan lebih daripada ni. Boleh pakai baju. Lengan pendek hamba tak tahulah. Mana saat ni? Apa orang pakai pakaian seperti ulama tetapi tidak mendalami ilmu agama pun. Gini. Pakai pakaian ulama ni ada dua hukum. Tengok budaya setempat. Kalau setengah tempat haram hukum dia pakai pakaian ulama. Haram pakai pakaian ulama. Pakai serban, pakai jubah, pakai syal, pakai tukak. Ni hukum dia haram. Pakai bagi orang awam biasa. Kerana apa? Kerana ada unsur penipuan. Maka orang akan sangka dia orang alim. Maka orang akan tanya pendapat dia. Dia akan bijak ke apa. Maka hukum dia haram pakai pakaian ulama. Contohnya biasa di Mesir kau pakai piah merah ni Syekh Hafiz saja kau gapo dia ada setengah tempat tu dia jaga pakaian. Seperti di Yaman tak boleh pakai serban pakai jubah ni orang alim saja. Maka kita kena ikut tempat. Tapi tempat kita ni boleh kata hampir tak ada beza sangat pakaian ulama. Maka orang jahil pun ramai pakai pak kita kerana tak reti hukum hakal. Tak boleh pakai pakaian ulama hukum dia. Manakala kalau tempat yang tidak ada macam identiti ulama. Ulama kadang orang jahil pun pakai juga macam tempat kita. Bos rebel tu kadang-kadang orang jahil pun pakai juga. Asal minat agama pakai serban pak gapo dia. Tidak menunjukkan dia tu orang alim. Maka kalau pakai serban tak menunjukkan orang alim, maka pakai pakaian serban kau gapo tidak jadi haram. Ingat Jadi berjaga-jagalah orang kalau kita bukan orang ngaji agama, tidak pandai jangan pakai. Kalau kita nak pakai boleh. Time kita bangun tahajud malam-malam, kita pakai jubah, pakai serban banyak. Tunjuk ke Tuhan. Biar Tuhan nilai. Tuhan wi pahala, kita pakai serban, pakai jubah. Baru tak ada unsur penipuan. Lah ni kita nampak terkeliru kerana gitu. Pakai serban, subhanallah, besarnya lah. Pakai jubah, kecek Masya Allah, kecek arak sikit tu gak. Terkeliru masyarakat. Sebab membawa kepada penipuan tu jadi haram. Buat maulid mana ni di rumah masing-masing. Patut apa dia? Kelebihan dia. Dapat berkat lah majlis selawat kepada Nabi ni banyak berkat. Nabi kata satu selawat 10 kali. Dalam majlis tu ada berapa orang? 100 orang. 10,000 kali. Lepas kalau 10 kali berapa ribu? Kalau waksa orang itu ni jadi berkat rumah kita. Turun rahmat kasih saya Tuhan. Aurat perempuan di luar solat seperti dalam sembahyang juga. Muka dan tapak tangan saja boleh buka.
muka dan 2 tapak tangan saja boleh buka atas pendapat khilaf muka ni. Ada kata boleh buka, ada kata tak boleh buka. Bentuk tubuh lagi, warna kulit jangan nampak, lepas tu jangan nampak bentuk tubuh. Jangan beli kain hok melekat lah. Hukum pakai purdah, khilaf di antara wajib dengan sunat. Pendapat hok kuatnya wajib pakai purdah. Wajib pakai purdah. Apa maksud purdah? Tutup muka ni. Wajib bagi. Ada pendapat kata sunat. Hok penting tutup hok muka dan tangan. Ada kata muka wajib, ada kata sunat. Dalam mazhab kita Syafi'iyah pendapat muktamad wajib tak silap hamba. Sunat ada pendapat kata sunat. Dok pakai buai spek ketika jadi tu email boleh kau dok pakai buai boleh, hukum dia jangan bawa kepada bergerak yang banyak. Bawa gerak banyak hukum dia batal. Tapi kalau tak ada matlamat gapo saja dok main cabut buka hukum dia batal sekalipun gerak ke sedikit kerana bermain-main dalam solat. Tapi kalau ada sebab nak baca Quran kau gapo dia tapi jangan bawa kepada gerak ke yang banyaklah. Kalau bawa gerak ke banyak batal. Kita pinjam buku pustaka patut tak ingat pustaka mana nak pinjam sudahlah. Patut nak bayar lagu mana? Kita kena serah harta ni kepada Baitul Mal. Barang bukan kita tak tahu serah barang. Ataupun kita serah nilai buku ni. Nilai misalnya buku ni harga 100 ya, WPT 100 ya kepada Baitul Mal ko. Dia panggil harta yang kita tak tahu status dia. Tak boleh nak ikut siapa dia. Nak ikut siapa dia dah tak ada orang. Beza wirid latih dengan ratib haddad. Ratib haddad hamba sebut dah dulu. Ratib haddad tujuan dia nak berkait dengan akidah. Wirid latih ni orang baca lepas pada subuh dengan sebelum daripada maghrib. Tujuan dia adalah perlindungan. Banyak. Perlindungan. Jadi lain-lain tu wirdul latih dengan ratibul haddad. Ratibul haddad orang baca sekali saja lepas maghrib ke. Manakala wirdul latih lepas pada maghrib subuh dengan sebelum maghrib. Jadi ambil ijazah lah wirdul latih dengan ratibul haddad. Semua. Amalan pagar diri dan rumah, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca yasin, baca surah dukhan. Patu baca manzil. Baca manzil, baca yasin, baca dukhan, baca dalam tu ada ayat kursi dah lah manzil. Baca pada air, bubuh garam sikit. Air tu kita buat mandi boleh, kita buat genjih-genjih dalam rumah. Cadai bubuh dalam spray dalam rumah, so mudah dalam rumah. Tak dalam bilik, so kalau ada gapo-gapo spray kawasan. Ataupun bubuh dalam bekas, ambil kecil kecil itu. Boleh juga. Doa Nabi mencerahkan mata. Doa Nabi mencerahkan mata antaranya tak tahulah Nabi. Cuma biasanya makan carrot lah, carrot susu. Carrot ni molek untuk kulit dan mata. Lepas tu apa dia macam-macam ada guna madu, titik madu lepas tu bersihkan mata. Pedih tu sikit. Lepas tu lagu mana ketika orang azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata marhaban bi zikrillah taala qurrata ayunin nabika ya Rasulullah. Siu lepas tu sapu di mata niat untuk cerah mata. Baca pakashafna angka kita akafa basarukal yauma hadid. Cara solat tasbih biasalah 300 kali semaya 300 kali tasbih 10 kali setiap gerak ke. Setiap kali gerak ke kira 15, kira 15 hak lain 10 belaka. Orang pakai miskin tapi dia tak mampu puasa kena bayar fidyah. Hukum dia kena bayar fidyah lah. Lepas tu dia kena ingat berapa fidyah dia. Dia tanda lah. Sekalipun dia tak boleh bayar, dia tanda dulu. Buat masa ni dia tanda-tanda dulu. Okey, kalau ada masa dia bayar, kalau tak ada masa Tuhan maaf ke dia. Ulama yang belajar pada usia 40 tahun. Ramai ulama belajar usia pada tua. Salah satunya Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari ni umur 70 tahun baru mengaji. Dia ada 2 orang anak. Anak dia aling dalam usul pekoh seorang. Aling dalam pekoh kau apa dia. Tiap-tiap hari dia mari atas anak dia mengajar. Akhir sekali orang cuik dia. Dia kata, "Pak cik,
Pocik tak malu ke dok? Anak pocik dua-dua orang ni alim. Pocik jadi driver ya. Maka apabila dia lagu tu, dengar lagu tu, dia terasa tercabar. Maka start daripada tu dia mengaji. Ngaji jadi alim. Maka jadi ulama besar dalam mazhab kita, nama Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa maksud azimah dan rukhsah? Azimah ni perintah, arah daripada Allah Ta'ala. Rukhsah ni kelonggaran. Jika berlaku gini, ada kelonggaran dan kelepasan sikit. Tu dipanggil rukhsah. Hukum asal azimah dipanggil. Azimah dipanggil. Kalau rukun kelonggaran dipanggil rukhsah. Amalan menghilangkan cepat marah, jangan marah. Banyak selawat ke Nabi. Banyak Nabi ayat dah kalau kita nak marah, banyak selawat ke dia. Mandi ke setuh dengan air. Gerak. Kalau kita tengah bangun, kita duduk. Kalau kita tengah duduk, kita baring. Jangan layan sangat marah. Dia jadi kita ni, jadi nak cepat marah ni sebab kita suka layan. Marah sikit, kita pun ikut dia. Marah sikit, kita ikut. Nafsu lagu tu lah. Kena belajar, sabar sikit. Lama-lama akhir sekali hilang marah. Kena sabar. Ini perlu dilatih dah. Perlu dilatih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.